sememangnya negaraku maju. Negaraku tanah tumpah darahku. Aku negaraku, di hatiku negaraku, selamanya ku negaraku, satu. Negaraku tanah tumpah darahku. Kita bersama membina masa depan, semangat setinggi angkasa. Kita bersama bersyukur pada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sarah binti Muhammad Bakri, DSI 2021-261-26316. Hari ini kita akan membincangkan mengenai dasar ekonomi baru, iaitu DAB. Pengenalan bagi dasar ekonomi baru atau dikenali sebagai DAB diperkenalkan pada tahun 1970. Dasar ini diperkenalkan terutama sebagai reaksi terhadap peristiwa 13 Mei 1969. Dasar ini dilaksanakan dalam lingkungan 1971 hingga 1990 sebagai satu rancangan pembangunan ekonomi dan perpaduan negara dalam masyarakat yang berbilang kaum. DAB dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia dalam rangka rancangan jangka panjang dikenali sebagai RRJP oleh Perdana Menteri Malaysia sendiri, iaitu Tengku Abdul Razak pada lingkungan tahun 1971 hingga 1990. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haikal bin Hamdan, nombor matrik DSI 2021-25730 dari kelas DSI 1A. Objektif dasar ekonomi baru. Di sini ingin saya dan suka saya ketengahkan dua objektif utama dasar ekonomi baru ini, iaitu yang pertama, untuk membasmi kemiskinan. Membasmi kemiskinan di sini bererti pihak kerajaan mengambil langkah untuk membuka lebih banyak ataupun lebih luas peluang pekerjaan kepada setiap masyarakat atau setiap kaum di tanah Melayu. Dengan adanya pelaksanaan dasar ekonomi baru ini, ia akan membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada setiap yang memerlukan dan sekaligus dapat meningkatkan atau melonjakkan kembali sektor ekonomi di negara kita yang sekian lama telah merunduk. Objektif dasar ekonomi baru yang kedua pula ialah untuk menyusun semula masyarakat. Ini bagi menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi tertentu. Sebelum dasar ekonomi baru ini dilaksanakan, tiga kaum utama di tanah Melayu, iaitu Melayu, Cina dan India, adalah seperti digolongkan ataupun dikhususkan kepada pekerjaan fungsi-fungsi ekonomi masing-masing. Oleh dengan itu, dengan adanya dasar ekonomi baru ini, ia dapat menyamaratakan atau melancarkan kembali corak sistem ekonomi di negara kita agar menjadi lebih baik, lebih seragam dan lebih cantik. Latar belakang dasar ekonomi baru. Pertama sekali, pelaksanaan dasar pecah dan perintah Inggeris telah menguruhkan lagi perpaduan masyarakat di tanah Melayu. Pengerasan kaum yang berbeza mengikut sistem pembelajaran dan juga pekerjaan yang mengelakkan interaksi masyarakat di tanah Melayu, yang khususnya tiga kaum utama di tanah Melayu, iaitu Melayu, Cina dan juga India. Melalui dasar ini, kebanyakannya, majoritinya orang-orang Melayu dahulu adalah menetap di kawasan luar-luar bandar dan mereka bekerja sebagai petani dan juga nelayan. Orang Cina, mereka kebanyakannya menetap di kawasan bandar dan juga perlombongan.
dan bekerja sebagai peniaga dan juga pelombong biji-biji timah. Manakala orang India pula, mereka kebanyakannya menetap di kawasan-kawasan ladang dan bekerja sebagai buruh. Mereka lebih mendominasi sektor-sektor peladangan, estet-estet kelapa sawit. Ini secara tidak langsung telah menimbulkan perasaan curiga-mencurigai antara satu sama lain dan menjadi bom jangka yang menjadi teras kepada peristiwa berdarah 13 Mei 1969. Peristiwa berdarah yang berlaku pada tanggal 13 Mei 1969 telah mendedahkan kita kepada kecacatan dan kelompongan sistem dasar ekonomi pada ketika itu. Oleh yang sedemikian, dengan adanya pelaksanaan dasar ekonomi baru ini, ia adalah dapat memperbaiki dan juga menunjukkan kembali sistem ekonomi di negara kita. Dalam negara kita ingin menuju kepada kelompok-kelompok negara yang lebih berjaya pada masa akan datang, seterusnya maju di seantero dunia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Aminuddin Ashraf bin Hisham, nombor matrik DSI 202125789. Saya daripada program Diploma Syariah Islamiah daripada kelas 1B. InsyaAllah pada hari ini saya akan bentangkan tentang matlamat dasar ekonomi baru. Seperti mana yang kita tahu, antara punca kenapa dasar ini telah diperkenalkan oleh kerajaan adalah yang pertama, pada masa itu kadar kemiskinan di negara kita agak meningkat dengan mendadak, dan seterusnya telah berlakunya perpecahan perpaduan antara kaum di negara kita. Jadi matlamat utama dasar ini telah diperkenalkan adalah yang pertama, kerajaan ingin mengurangkan kadar kemiskinan di negara ini, terutamanya bagi golongan kaum Melayu daripada semasa ke semasa agar tidak bertinggi seperti dahulu. Dan seterusnya, kerajaan juga ingin memupuk perpaduan antara kaum dan kesejahteraan antara kaum tanpa mengira status ekonomi setiap individu. Seterusnya, saya akan menerangkan strategi kerajaan untuk mencapai kedua matlamat tersebut. Yang pertama, untuk mencapai matlamat yang pertama, iaitu pembasmian kemiskinan, kerajaan telah merangka pelbagai jenis cadangan. Antara cadangan kerajaan itu adalah yang pertama, kerajaan telah mewujudkan peluang pekerjaan untuk semua golongan rakyat, terutamanya rakyat yang penganggur. Yang kedua, menambahkan dana pendapatan dan pengeluaran. Dan yang ketiga, memodernkan kehidupan di luar bandar. Yang keempat, mengadakan kumpulan perusahaan dan dagangan Bumiputera. Manakala usaha kerajaan untuk mencapai matlamat yang kedua pula ialah kerajaan telah memperkenalkan strategi yang dipanggil penyusunan semula masyarakat. Berikut adalah antara cadangan dalam strategi ini. Yang pertama, kerajaan telah meninggikan daya pengeluaran dan taraf kehidupan golongan miskin melalui proses pemodenan di kawasan luar bandar. Yang seterusnya, kerajaan telah menambahkan lagi dengan lebih cepat lagi bahagian rakyat Malaysia dalam pemilikan modal dalam stok syarikat dan pertumbuhan ekonomi. Dan seterusnya, kerajaan telah memajukan negeri dan kawasan yang dianggap mundur melalui pembangunan wilayah seperti Dara, Kesedap, Kejora dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Amira Tasha Mutiroli. Nombor matrik DSI 2021-26320 dari kelas DSI 1B. Antara kesan daripada dasar ekonomi baru iaitu dari sektor pendidikan ialah dapat menurunkan kadar kemiskinan dan peningkatan taraf pendidikan pelajar Bumiputera. Dari segi pendidikan, bilangan profesional Bumiputera semakin meningkat. Peratusan pelajar Bumiputera yang keluar negara meningkat dan mencapai tahap profesionalisme tertinggi. Sebagai contohnya, semakin ramai pakar perubatan yang bekerja di hospital dan syarikat-syarikat besar juga kini diketuai oleh golongan Bumiputera. Hal ini jelas bahawa dasar ekonomi baru mampu melahirkan golongan profesional dan berintegriti. Selain itu, dari sektor pendidikan dapat meningkatkan peratus kecemerlangan pelajar Bumiputera. Menurut Khairul Jamaluddin, ahli pada Merembang, peratus kecemerlangan pelajar Bumiputera
yang mendapat lulusan pekerjaan atas meningkat dari 13.25% pada tahun 1996 kepada 25.4% pada tahun 2002. Kemasukan pelajar ke institusi pengajian tinggi awam juga melepasi lebih daripada 60%. Negara juga mampu membina 18 institusi pengajian tinggi awam, sebagai contohnya Universiti Islam Antarabangsa. Akhir sekali, dapat merampakkan jurang antara pelajar di luar bandar dan bandar agar persaingan lebih adil dan saksama. Ini kerana dasar ekonomi baru telah menyediakan pelbagai kemudahan infrastruktur dan juga kemudahan ICT seperti makmal komputer yang dapat digunakan untuk pelajar untuk menimba ilmu. Di samping itu, kesan dasar ekonomi baru ialah dapat menurunkan kadar kemiskinan. Kadar kemiskinan ini terbahagi kepada dua golongan, iaitu golongan yang berada di bandar maupun golongan yang berada di luar bandar. Bagi golongan yang berada di bandar, kadar kemiskinan dikira daripada golongan yang bekerja sebagai pembinaan, pembuatan, pengangkutan, penerombongan dan juga perkhidmatan. Selama 20 tahun dasar ekonomi dilaksanakan, kadar kemiskinan di bandar dapat dikurangkan daripada 31.2% pada tahun 1970 kepada 7.8% pada tahun 1990. Bagi kemiskinan yang berada di luar bandar pula, 49.3% didapati bahawa pendapatan yang berada pada aras kemiskinan iaitu sebanyak RM200 dan kira-kira 86% daripadanya merupakan penduduk daripada golongan luar bandar. Pada dasar ekonomi baru dilaksanakan, kadar kemiskinan bagi para pekebun kecil getah menurun dari 64.7% pada tahun 1970 kepada 40% pada tahun 1990. Bagi penanam padi juga, kadar kemiskinan mereka menurun dari 88.1% pada tahun 1970 kepada 50.2% pada tahun 1990. Jumlah keseluruhan kemiskinan bagi luar bandar dan bandar juga menurun daripada 49.3% pada tahun 1970 kepada 17.1% pada tahun 1990. Kadar inflasi dapat dikekalkan pada 4.6%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Suhada binti Jamaluddin, nombor matrik DSI 2021-25796 dari kelas DSI 1A. Antara kesan dasar ekonomi baru dalam sektor pembasmian kemiskinan ialah penubuhan Felda. Felda dibina dengan sengaja untuk mencapai matlamat sosio-ekonomi negara. Felda menyediakan beberapa infrastruktur yang sesuai seperti jalan raya, bekalan air, sekolah, kemudahan komuniti, bekalan elektrik, masjid dan pusat kesihatan. Penyediaan infrastruktur di kawasan Felda merupakan satu usaha untuk membawa modernisasi ke kawasan desa, iaitu perubahan ekonomi tidak dapat dicapai jika pusat-pusat pertempatan di kawasan Felda tersebut tidak diberikan dengan kemudahan fizikal. Disebabkan pusat-pusat pertempatan di kawasan Felda tersebut dibina berdasarkan tanaman ekspor, maka hubungan dengan bandar-bandar lain sama ada di Malaysia atau luar Malaysia diwujudkan. Pembinaan bandar baru juga wujud dengan berlakunya pertempatan baru. Felda Bandar Muazzam Shah di Rompin Pahang merupakan salah satu bandar baru yang wujud hasil daripada pembukaan tanah di kawasan Felda tersebut. Penduduk di kawasan Felda tersebut mudah untuk melakukan aktiviti yang berkaitan dengan perbankan, aktiviti perniagaan dan lain-lain lagi yang memerlukan mereka keluar ke kawasan bandar. Sektor pembasmian kemiskinan yang kedua ialah pemilikan tanah. Sistem pemilikan tanah di Felda merupakan sistem yang baru dan berbeza daripada sistem pemilikan tanah tradisional di Malaysia. Felda mengenakan syarat dan peraturan yang ketat
kerana untuk melindungi kesejahteraan kepada setiap peneroka. Felda juga mempunyai hak untuk menarik semula pemilikan tanah kepada mereka jika mereka melanggar mana-mana syarat yang telah ditetapkan. Tujuan syarat ini ditetapkan ialah untuk mengelakkan pembangunan ataupun kemajuan yang tak diingini. Selain itu, ia juga untuk mengelakkan pemilikan tanah bertukar kepada orang yang tidak bertanggungjawab kerana ia boleh menggagalkan tujuan asal Felda untuk memberikan tanah kepada penduduk desa yang tidak bertanah dan miskin. Setiap peneroka di kawasan rancangan getah diberikan hak milik tanah secara berasingan, manakala setiap peneroka di kawasan rancangan kelapa sawit diberikan hak milik tanah secara berkumpulan, seperti yang berlaku kepada beberapa kawasan Felda, iaitu contohnya Felda Jengka dan Felda Keratong di Pahang. Setiap tanah peneroka boleh diwarisi oleh anak mereka. Setiap anak mereka, tetapi seorang sahaja. Ini kerana pemisahan saiz tanah yang tidak ekonomis tidak dibenarkan. Ini kerana untuk menjaga kepentingan peneroka supaya ia tidak menjejaskan rancangan Felda untuk memberikan satu arah pendapatan pertengahan kepada mereka. Selain itu, 40% pendapatan penduduk Semenanjung Malaysia telah bertambah baik. Kini genap 50 tahun Felda menggalas tanggungjawab untuk membangunkan kawasan luar bandar. Seterusnya, saya Muhammad Asraf bin Muhammad Nazar dari kelas DSI 1A. Saya akan membentangkan topik cabaran dasar ekonomi baru. Cabaran yang pertama adalah dari aspek kebudayaan. Antara cabaran untuk menyatupadukan masyarakat adalah penyebaran maklumat palsu yang menyentuh sensitiviti berkaitan adat resam sesuatu kaum yang boleh menyebabkan perbalahan antara kaum-kaum di Malaysia. Antara langkah untuk mengatasi cabaran tersebut adalah kerajaan perlu melaksanakan sambutan perayaan peringkat kebangsaan agar dapat memahami dan menghormati adat resam kaum lain melalui sambutan perayaan secara terbuka. Selain itu, memperkenalkan subjek kebudayaan di sekolah seperti civic dan kewarganegaraan, sejarah dan pendidikan moral, supaya pelajar dapat memahami latar belakang sejarah negara Malaysia tanpa mempertikaikan perlembagaan yang termaktub. Selain itu, cabaran yang seterusnya ialah dari aspek pendidikan, iaitu memasukkan sistem vernacular di mana kerajaan pada waktu ini masih belum bersetuju untuk memasukkan sistem pendidikan vernacular dengan alasan menjaga kesejahteraan kaum walaupun menerima beberapa penentangan kecil dari kalangan rakyat. Antara langkah yang perlu kerajaan lakukan adalah menyelidik dan mengkaji semula keputusan mereka kerana usaha memupuk perpaduan antara kaum seharusnya digerakkan di awal bangku sekolah lagi. Hal ini boleh dilakukan secara berperingkat oleh kerajaan dengan mengambil masa selama 6 tahun untuk memasukkan sistem vernacular secara terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Naufal bin Muhammad Fadzil, Nometri DSI 2020266090. Membawa program Diploma Syariah Islamiyah kelas 1B. Seterusnya saya akan menerangkan antara cabaran untuk mewujudkan dasar ekonomi baru. Antara cabarannya ialah politik. Cabaran untuk menghapuskan parti politik yang berjuang untuk kaum masing-masing. Usaha ini menunjukkan masyarakat demokratik yang lebih matang dan berfikiran lebih meluas untuk menyatupadukan kaum yang lain-lain dalam satu negara. Seterusnya adalah cabaran ekonomi. Cabaran untuk menyatukan kedudukan ekonomi antara kaum supaya pembelanjaan ataupun perniagaan dalam negara lebih tinggi dan tidak berpecah belah antara kaum lain dengan negara. Sekian daripada saya, terima kasih.